Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Hari ini kita menyambung lagi perbincangan siri Khulafa Ar-Rasyidin yang kita jalankan sepanjang bulan puasa. Alhamdulillah, kita masuk kepada minggu yang kedua. Hari ini hari Isnin 11 Ramadan. Kita akan masuk kepada episod kita yang ketujuh, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita telah bicarakan sebelum ini pada hari Jumaat lepas bagaimana peristiwa Khalid Al-Walid setelah memenangi banyak peperangan, telah menakhluki Anbar, telah menakhluki Ain Tamr dan sebagainya. Maka datang satu masalah, iaitu satu orang sahabat, Qais bin Ram, yang sedang menghadapi masalah di Dumatul Jandal, iaitu satu tembok yang tidak dapat ditembusi oleh musuh. oleh orang Islam setelah sekian lama. Maka dia hantar surat kepada Khalid, maka Khalid kata tunggu on the way. Maka Khalid pun pergi ke Dumatul Jandal. Ya, dikabarkan dalam peristiwa ini ialah setelah mana Khalid Al-Walid menerima surat tersebut, terus dia menghantar surat kepada Qais bin Ram mengatakan tunggu, aku akan sampai. Maka Khalid pun sampai. Tetapi sebelum Khalid sampai ke Dumatul Jandal, Khalid telah menemui beberapa orang yang tak puas hati dengan dia, beberapa suku yang tak puas hati dengan dia, yang merasakan Khalid ini telah merobek peta-peta Arab dan sebagainya. Maka mereka menyerang Khalid dalam perjalanan. Ada 3-4 suku yang menyerang Khalid dalam perjalanan, tetapi Khalid Al-Walid menewaskan mereka kesemuanya lah. Kalau saya nak cerita details begitu panjang, tetapi senang cerita, Khalid Al-Walid menewaskan mereka kesemuanya. Maka tuan-tuan, bila Khalid sampai di Dumatul Jandal, dia melihat kawasan ini ataupun kawasan benteng ini boleh ditembusi dengan syarat mereka mengumpan agar orang musyrikin keluar. Ya, dan dia pun keluar, dia diumpan oleh Khalid. Dan kemudian Khalid Al-Walid memberitahukan kepada Qais bin Ram. Dia kata penduduk ataupun askar dekat Dumatul Jandal ini terlalu ramai. Maka untuk menggempur mereka, kita tak boleh datang pada satu arah, kita kena datang pada dua arah. Maka dia memberitahu kepada Qais bin Ram untuk stay di depan, maka kami akan datang daripada belakang. So dia akan jadi posisi dia macam penduduk Dumatul Jandal ini duduk di tengah-tengah, di kiri dan kanan mereka terpaksa berhadapan dengan tentera pasukan Khalid bin Al-Walid, dan juga di sana pula berhadapan dengan Qais bin Ram. Maka pertempuran pun berlangsung dengan cukup dahsyat. Maka akhirnya Islam memenangi peperangan tersebut. Kisah Dumatul Jandal agak panjang, tetapi progresnya begitulah. Saya nak pergi terus kepada perang seterusnya. Selepas Dumatul Jandal itu berlaku peristiwa 1, 2, 3 peristiwa lagi selepas Dumatul Jandal, iaitu selepas memenangi perang Dumatul Jandal, Khalid bin Al-Walid telah duduk di sana. Telah duduk di sana bersama orang-orang dia, tinggal di sana. Tetapi masalah dia adalah, kalau tuan-tuan ingat kita bincang pada minggu lepas, iaitu bila Khalid dapat kota Al-Harrah, kemudian dia dapat kota Al-Anbar, kemudian dia dapat kota Ain Tamr, kan? Maka bila Khalid pergi di Dumatul Jandal yang agak jauh daripada kawasan itu, maka dia menang dan duduk di sana. Puak-puak Arab yang tak puas hati, yang bukan Islam tak puas hati ni, mula bergabung sesama mereka untuk nak pergi serang Anbar. Masa tu di Anbar ada Zibriqan, sahabat Khalid Al-Walid yang ditugaskan oleh Khalid untuk jadi wakil di sana. Maka dia ingat Khalid dah tak ada dah, so mereka nak pergi serang, nak ambil alih Anbar itu. Itu mencetuskan kemarahan kepada Khalid bin Al-Walid lah. Dia tak tahu Khalid akan balik, tapi dia pun berani pergi duduk di situ. Tapi cerita dia, tuan-tuan, maka itu mereka dalam proses untuk nak menaklukki Anbar, wilayah yang Khalid dapat. Kemudian meanwhile, masa Khalid di sana, Khalid mendengar perkabaran bila Zindiqan dan beberapa orang sahabat hantar surat kepada Khalid bagi tahu suku-suku Arab telah bergabung berapa puluh ribu, ratus ribu orang untuk menyerang Al-Anbar, nak ambil alih daripada orang Islam balik. Maka Khalid kelihatan begitu marah dan bergegas kembali ke Al-Anbar. Bila saya cerita macam ni, tuan-tuan, nampak macam dekat tapi jauh, sebenarnya jauh. Maka Khalid pun pergi balik ke kawasan dia itu. Okey, baik. Maka diceritakan di sini, golongan tentera-tentera mereka itu dipimpin oleh seorang lelaki bernama Ar-Ruzabah dan dibantu oleh komander yang bernama Az-Zamihir. Lalu terjadilah pertempuran yang sangat sengit dengan kaum orang Islam melawan kaum musyrikin ini, dan akhirnya kaum musyrikin berjaya dikalahkan. Kaum Islam membunuh begitu banyak musuh
dan termasuklah panglima mereka Az-Zamihir juga telah dibunuh oleh seorang orang Islam yang bernama Ismah bin Abdullah. Kemudian sebabkan nak cerita yang tu, saya nak cerita dalam peperangan ni, bila depa ni yang memulakan dulu, sedangkan Khalid tak mengganggu wilayah mereka pun, tapi mereka saja nak kacau dan nak ambil nak khianat dengan Khalid. Maka Khalid begitu marah, maka Khalid memburu tentera ini. Depa dah kalah dah, tetapi ada sebahagian besar di antara mereka yang lari ke rumah-rumah, ke kampung-kampung. Maka diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah bagaimana Khalid mengejar satu orang lelaki ni, satu orang dia punya orang kata apa, warrior jugalah. Al-Hurqush bin An-Nu'man An-Numari, satu orang panglima musyrikin juga. Maka Khalid duk follow dia, kejar sampailah pi ke satu rumah. Pi ke satu rumah. Bila dia mengendap masuk rumah tu, rupanya dalam tu lelaki ni yang bernama Al-Hurqush ini dah standby arak. Banyak arak kat meja makan, ada arak banyak botol, dan ada anak lelaki, anak perempuan dan isteri dia. Kemudian dia sendiri, maka dia bagi anak dia semua minum arak. Lelaki yang musyrikin ni. Khalid duk perhati tengok apa dia nak buat. Maka rupanya dia cakap kepada dia punya anak-anak dia, makan puas-puas, minum puas-puas sebab kita nak mati dah. Sedangkan lelaki ni dialah yang antara komander yang mengatur peperangan itu. Maka Khalid menyerbu masuk ke dalam rumah itu, dan Khalid tentuan biasalah pongoi, dia membunuh lelaki tersebut. Tetapi satu sisi lain yang ada pada Khalid Al-Walid adalah dia tidak mengapa-apakan anak-anak lelaki tersebut dan isterinya. Dia tidak mengapa-apakan. Kaum wanita dan kanak-kanak tidak diapa-apakan oleh orang Islam. Okay? Namun diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah ini juga, dalam kekalutan peperangan tadi itu, peperangan antara dengan suku-suku Arab yang bukan Islam yang tak puas hati dengan Khalid itu dalam wilayah Anbar itu, orang Islam tersilap bunuh dua orang lelaki. Kalau di sini namanya Abdul Uzza bin Abu Rum, dan seorang lagi Labid bin Jarir. Mereka ni bukan Islam, tetapi mereka berdamai dengan Khalid Al-Walid dan mereka bayar jizyah, dan mereka ada surat jaminan daripada Khalifah Madinah, itu Sayyidina Abu Bakar, agar mereka ni tidak diapa-apakan oleh orang Islam. So walaupun dia tak masuk Islam, tetapi dia memilih untuk bayar jizyah, maka dia dilindungi oleh orang Islam. Tetapi oleh kerana kekalutan yang berlaku dalam perang itu, secara tak sengaja satu orang sahabat, Jarir bin Abdullah, Jarir terkenal tuan-tuan, Jarir bin Abdullah Al-Bajali, dia terbunuh Labid, dan dia bunuh dua-dua. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ni bunuh dua-dua orang, Labid dengan Abdul Uzza ni. Sedangkan mereka dua ni di dalam poket daripada surat jaminan yang orang Islam tak akan bunuh. Tetapi kerana salah faham, kerana kekalutan, dan kerana dia tak tahu benda tu, Jarir tak tahu benda tu. Kalau dia tahu, dia tak akan bunuh. Maka cerita ini sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Bermaksud orang Islam amanah. Kalau mereka berpakat semua, mereka tak beritahu kat khalifah, dia tersilap nak buat macam mana kan. Tapi mereka amanah, maka khalifah mengarahkan Jarir bin Abdullah Al-Bajali untuk keluarkan duit dia, bayar balik dekat family. Duit tebusan tadi, jizyah yang dia ambil orang Islam tu, bagi balik dekat family dia dan bayar double triple semualah, ganti balik, ganti rugi. Itulah akhlak orang Islam. Tak sengaja nak buat macam mana, terbunuh, tak boleh lah benda tu. Orang Islam tak boleh bunuh, sebab bila dah ikatkan perjanjian perdamaian. Tetapi bila dah tak tahu surat tu, dan kedua-duanya pun tak tunjuk, maka Jarir bin Abdullah tak tahu, dia membunuh. Tapi akhirnya khalifah menyuruh untuk membayar, dan dibayar oleh para sahabat. Jarir bayar balik duit kepada family mereka dua, dan bagi ganti rugi lagi, bayar lagi hamba sebagai tebusan, bagi ganti. Begitulah akhlak orang Islam. Meskipun kalau ikut dalam era itu, mereka ada kuasa, mereka ada pengaruh, mereka ada kedudukan, tak bayar pun tak apalah, kami duduk dengar hamba. Tetapi kerana mulianya akhlak mereka para sahabat, dan hebatnya keadilan dalam Islam, maka meskipun mereka itu musuh dan musyrikin, tetapi bila kita salah, kita akan mengaku salah dan kita akan membayar semula. Itu kaedah dia. Baik. Maka bila jadi peristiwa macam ni sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, sekali lagi Sayyidina Umar jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar kata, wahai Khalifah Rasulullah, wahai Abu Bakar, macam mana Khalid perintah ni? Macam mana Khalid jadi komander perang ni? Macam mana askar dia tak tahu
yang dah ada dua orang bukan Islam, dua orang musyrikin yang dah berdamai dengan kita. Macam mana askar kita tak tahu? Macam mana insiden ni boleh berlaku? Ini mencemarkan imej orang Islam. Takut nanti orang akan tuduh orang Islam sengaja bunuh orang yang dah bayar jizyah. Maka Sayyidina Umar sangat tegas dalam hal ini. Maka Abu Bakar kata, "Dah buat apa wahai Umar?" Umar kata, "Pecat Khalid." Sekali lagi lah. Anda pecat Khalid. Pasal dia ketua. Kenapa dia tak mention dekat dia punya askar? Dia bagi tahu, buat pengumuman anything untuk bagi tahu, to inform all those soldier that dua orang kafir ni sebenarnya dah bayar duit jizyah. Jangan kacau depa. Tapi kenapa tak berlaku macam tu? Dia sibuk membuka negeri sampai dia terlepas pandang yang tu, akhirnya tentera dia terbunuh orang yang terpaksa sengaja. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menjelaskan kepada Sayyidina Umar bahawasanya tak sengaja dan sebagainya. Dalam diceritakan Sayyidina Umar menukilkan satu hadis daripada Nabi SAW tentang bagaimana orang Islam dan kecelaruan itu tidak tahu dan sebagainya. Maka Sayyidina Umar menerima itu. Maknanya banyak kali juga Sayyidina Abu Bakar backup Khalid ni. Kemudian satu peristiwa lagi yang menarik. Masa ni tuan-tuan, kita dah masuk dalam musim hujung tahun dah. Ingat kita dalam tahun 12 Hijrah, dah hujung tahun dah. Masa ni tuan-tuan, Khalid dah duduk dalam kawasan itu, maka dia nampak Parsi semakin goyah. Wilayah Parsi semakin goyah. Kebanyakan dia dah dapat. So dia mula condong ke arah Syam, dia nak pergi serang Rom pula. Dua empire besar tuan-tuan. Satu Parsi dah koyak rabak dah, tapi tak runtuh lagi lah. Tapi dah koyak rabak dah. Satu lagi Rom yang belum disentuh. Maka Khalid merasakan, aku nak kono pergi belah Rom pula, nak tengok bagaimana kerajaan Rom. Tahu mana sangat. Ni Khalid balik. Maka tuan-tuan, Khalid bersama pasukannya berangkat menuju Al-Firat, iaitu daerah perbatasan di antara Syam, Iraq dan Jaziratul Arab. Kawasan Syam saya sebut tadi. Dan dia tinggal di sana selama beberapa lama di dalam bulan Ramadan. Masa ni bulan Ramadan, saya tadi dah hujung dah kan Ramadan. Baik. Maka bila orang-orang Rom mendengar kedatangan Khalid, sedangkan Khalid pi tu dia macam nak pi tinjau, nak pi macam tu ya. Kalau diceritakan dalam media ini Hayah, Khalid bin Walid pi duduk di sana saja melancong-melancong, rehat-rehat, nak usah-usah kawasan Rom. Tapi bila pasukan Rom mendengar kedatangan Khalid bin Walid, maka mereka merasa tidak tenteram dan begitu marah kerana dia telah datang perkabaran kepada mereka tentang kekoyakan Parsi itu. Maka mereka mengumpul ketenteraan untuk menyerang Khalid. Di sini ada satu perbincangan yang kita nak kena tanggungjawabkan di sini adalah Khalid tak memulakan peperangan. Dia sekadar nak relax, nak tengok usia ya. Tapi bila tentera Rom melihat potential threat yang ada pada Khalid, maka mereka mengumpulkan ketenteraan yang begitu besar untuk menghadapi Khalid. Maka peperangan dengan Rom sebenarnya dimulakan oleh orang Rom. Meskipun kita yang pergi ke tempat mereka, tetapi permulaan itu. Maka tuan-tuan, mereka mengumpul kekuatan tentera disebut dalam ni beberapa ramai panglima-panglima besar dalam kerajaan Rom berkumpul. Menerima pula bantuan daripada kabilah-kabilah Arab, Taghlib, Iyad, An-Namir dan sebagainya. Banyak yang berkumpul. Sampai pasukan ini begitu ramai, maka Khalid mula rasa tak sedap hati. Maka Khalid pula mengumpulkan ketenteraan dia. Tapi Khalid tidak menyerang. Sampailah masing-masing berlarak. Sana berlarak daripada Syam. Khalid pasukannya sampai daripada kawasan yang duduk tadi tu di sepadan Iraq, di kawasan Firat. Maka mereka itu bertembung tuan-tuan, betul-betul di depan sungai. Sungai mana? Sungai Furat ataupun sungai Euphrates. Itu yang ada sekarang ni. Gerombolan Rom belah sini, balik sini sungai. Gerombolan Islam balik sini sungai. Maka masing-masing pangkat duduk tengok hang aku. Hanya sungai memisahkan dua gergasi pasukan ini. Dua pasukan gergasi ini, maaf saya. Maka tuan-tuan, mereka berkata kepada Khalid. Mereka menyerit beritahu kat Khalid. Seberang sungai ya. Wahai Khalid, datanglah kepada kami. Nampak? Dia cabar Khalid seorang-seorang. Khalid, orang yang mecet punya orang. Dia kata, no, apa kau nak serang hampa? Aku main nak melancong ya. Aku nak main rehat-rehat ya. Hampa dia main serang aku. Sekarang hampa dah siap pasukan, aku pun dah standby pasukan. Hanya sungai memisahkan kita. Hampa suruh aku pergi cross sungai nak serang hampa? No, sebab aku bukan niat nak serang. Kalau hampa niat nak serang hampa mai. Nampak Khalid berani. Khalid strategi. Kalau hampa yang niat nak serang hampa mai. Maka puak Rom jadi geram dengan kata-kata Khalid itu. Maka mereka cross sungai Euphrates untuk bertempur dengan tentera Khalid. Maka tuan-tuan, pasukan Rom pun menyeberangi sungai tersebut dan mendekati pasukan Khalid. Ya, dan terjadilah perbalahan besar ataupun pertempuran besar yang berlaku pada bulan Zulkaidah.
Zulkaidah. Maksudnya dalam proses bulan Ramadan Khalid pergi melancong rehat di sana, di wilayah Firat itu. Proses nak kumpul tentera semua sebulan 2, maka Zulkaidah berlaku peperangan. Ramadan, Syawal, Zulkaidah kan. Maka bulan Zulkaidah ni berlaku pertempuran ini. Tapi bukan pertempuran besar antara kerajaan, bukan. Tapi ini suku-suku Rom yang berkumpul, yang berada di sepadan nak pergi serang Khalid siap-siap. Nak hapuskan potential threat. Maka berlaku pertempuran itu di sebelah sungai Euphrates. Berlaku pertempuran yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Ta'ala mengalahkan pihak musuh lah. Dalam peperangan ini korban sebanyak 100,000 orang. Setelah itu Khalid tinggal di Al-Firat selama 10 hari. Okey, dia tinggal dekat Al-Firat selama 10 hari. Selepas pada peperangan itu. Daripada dia tak mau ambil kawasan tu, jadi dia dapat kat dia kawasan tu. Maka dapat harta rampasan perang, dihantarlah 1/5 kepada kerajaan Madinah. Okey. Kemudian tuan-tuan kena ingat kalau tuan-tuan tulis dalam buku nota, ingat tak kita cerita kota-kota yang Khalid lewati dan jajah dan dapat sebelum dia sampai ke Al-Firat. Dia pergi di Al-Harrah, dia pergi di apa lagi? Al-Anbar, dia pergi lagi di Ain Tamr, kemudian di Dumatul Jandal, 3-4 tempat yang lain kan dia pergi kan. Tuan-tuan, maka antara semua tempat ini, kota yang paling dekat di hati Khalid adalah Al-Harrah, kerana antara yang awal dia duduk. Maka selepas dia duduk lama dekat Al-Firat ni 10 hari, maka dia berkeputusan dia nak balik ke Al-Harrah. Dalam video Nahya cerita dalam jilid yang lain nanti, saya dah baca, tapi saya nak cerita je lah. Bila dia balik ke Al-Harrah, penduduk kota Al-Harrah sambut dia dengan kompang. Bermaksud rakyat dia suka pemerintahan bawah dia. Maknanya nak kata zalim tak boleh lah. Kalau tidak rakyat tak sambut dengan kompang. Kan? Sedangkan Al-Harrah dibuka oleh Khalid dulu. Baik. Maka Khalid buat keputusan meninggalkan seorang sahabat sebagai komander ataupun sebagai gubernur dekat Al-Firat. Dia pun ajak askar semua, jom kita balik Al-Harrah. Al-Harrah kemudian nak langkau lah. Al-Dumatul Jandal, Firat, Dumatul Dandal, Anbar, At-Tamru, semua sampai Al-Harrah kan. Dan Al-Harrah ni nak balik semua. Maka tuan-tuan, dalam on the way nak balik tu, Khalid pesan kepada seorang sahabat. Iaitu seorang komander dia yang bernama Asy-Syajarah binti Al-Az agar duduk di belakang, dan Asim bin Amr untuk duduk di depan. Maknanya komander dia yang bernama Asim duduk di depan, di tengah semua askar dia, di belakang seorang komander yang bernama Syajarah bin Az. Tengah-tengah askar. Kita akan berlarak pulang ramai-ramai. Okay? Ini misi nak balik Al-Harrah sajalah. Tak payah pergi buka, tak payah kacau lah Rom semua ni. Kita balik ke Al-Harrah. Maka mereka pun gerak balik. Maka dia tanya, Khalid nak duduk mana? Kan? Nak menempatkan posisi Khalid tu di mana? Maka Khalid tu tak apa, hamba jalan je. Aku follow belakang. Tuan-tuan, nak cerita Khalid ni, tuan-tuan kena ingat Al-Firat ini Al-Firat ni terletak di mana? Terletak di kawasan sempadan antara Iraq dan Syria hari ni. Sebab tu disebut dalam sempadan Syam, Iraq, Euphrates kan. Maka sempadan antara kawasan Kisra ataupun kawasan Parsi dengan Rom lah dulu. Jauh. Nak compare dengan Madinah, Mekah jauh. Sekarang pun jauh, dulu lagi jauh lah. Tetapi nak bagi tahu kat tuan-tuan, masa ni bulan Zulhijjah dah. Maka mereka pun bergeraklah balik kan. Tiba-tiba Khalid telah melewati hal yang tidak pernah dilalui ataupun dibuat oleh orang lain. Khalid buat satu perkara yang orang lain tak pernah buat. Khalid bin Walid hebat, subhanallah. Apa yang dia buat tuan-tuan? Saya pernah dengar cerita ni dulu zaman saya sekolah, tapi saya ingat betul ke cerita ni. Tapi bila kita duk baca-baca buku-buku dan kitab-kitab lama dan kitab Arab sebagainya, banyak cerita ni betul. Cerita ni betul. Iaitu apa? Bila askar dia bergerak, Khalid lencongkan kuda dia, dia pecut laju. Dia pergi ke mana tuan-tuan? Dia balik ke Mekah. Dia pergi ke Mekah. Tuan-tuan boleh bayang dah, all the way from Iraq, sempadan Syria dan Iraq, dia pecut kuda balik ke Mekah. Mekah. Apa dia buat? Ya? Dia memecut laju melalui jalan-jalan yang sulit, jalan yang orang tak tahu, shortcut. Jalan yang berliku sulit semua, sampailah ke Mekah. Akhirnya sampai ke Mekah dan dia melaksanakan ibadat haji. Dia sampai Mekah, kan ibadat haji beberapa hari saja, kan? Bukan berbulan-bulan, itu kita pergi dengan rombongan, tapi ikut ibadat haji yang rukun tu beberapa hari saja. Maka Khalid menunaikan ibadat haji di Mekah, selesai semua dia bertahalul, maka dia pecut balik kuda dia, dia perligan balik rombongan tadi tu. Rombongan tadi di mana? Di Iraq. Tuan-tuan bayang,
Khalid di Iraq sama-sama dengan rombongan, dia pegerak depan, Khalid pelencong pergi tepi, pecut kuda kod shortcut, tak tahu lah shortcut kod mana padang pasir ni. Akhirnya masuk ke Mekah, sempat musim haji. Buat haji sama orang Islam di Mekah. Dan dikatakan dalam riwayat juga tahun itu Sayyidina Abu Bakar pun ada kat situ juga, tapi tak perasan dia. Sayyidina Abu Bakar duk ingat dia Khalid duduk di Iraq. Dan kebetulan tahun itu Sayyidina Abu Bakar pun buat haji juga. Dalam bedah-bedah sebut lah. Tapi Sayyidina Abu Bakar tak tahu kata Khalid pun ada di Mekah juga sama dengan dia. Sampailah ada para sahabat bagi tahu, wahai khalifah, tadi nampak Khalid duk buat haji. Sayyidina Abu Bakar kata, bukan dia duduk di Iraq ke? Mekah ni. Dah nampak sungguh dia duk buat kerja haji. Terkejut Sayyidina Abu Bakar. Khalid dia main buat haji, terus dia start kuda, dia patah balik ke Iraq, dan rombongan tadi tu tak sampai lagi ke Al-Harrah. Dia terus habis masuk balik ke dalam kafilah rombongan tadi tu, gerak sekali sampai ke Al-Harrah. Tu boleh bayang nak punya lajunya Khalid, yang punya hebatnya Khalid sampai orang tak perasan. Dia pecut balik pi Mekah tu, cross beberapa negeri, orang tak perasan, buat kerja haji, patah balik pula pi di Iraq, rombongan tu tak sampai lagi. Ini satu orang yang betul-betul cerdas dan cergas lah, nak bagi tahu panglima kita ni. Dan bila Sayyidina Abu Bakar dapat tahu cerita tu, dia menyiasat, memang ramai memberi penyaksian, memang Khalid dia buat kerja haji kat Mekah. Sayyidina Abu Bakar kata, aku hantar dia duduk di Iraq, bagus mana dia boleh main sini, macam mana dia boleh main Mekah ni. Maka Sayyidina Abu Bakar hantar surat kepada Khalid. Sayyidina Abu Bakar mengutus surat kepada Khalid. Dengan mengatakan, sesungguhnya kerana pertolongan Allah, pasukanmu tidak kecewa terhadapmu, maka selamat atas niat dan langkahmu, wahai Abu Sulaiman. Sempurnakanlah itu, dan saya Allah akan menyempurnakan ia bagimu. Janganlah sampai engkau diliputi dengan rasa ujub bagi diri, kerana engkau akan merugi dan akan dihinakan. Maknanya Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kat Khalid, jangan belagak lah Khalid. Hang kenapa hang buat kerja ni? Amanah hang sebagai komander perang untuk jaga kafilah hang, jaga askar hang. Kalau kena ambush di tengah jalan macam mana? Hang boleh tinggal kerja habis buat kerja haji. Maknanya tuan-tuan, Khalid bin Al-Walid dia tinggalkan amanah dia itu untuk pergi buat kerja haji. Kerja baik tak boleh. Meskipun dia tinggal tu bukan tinggal pergi makan bagi-bagi, bukan, dia pergi buat kerja ibadat. Tapi itu bos Sayyidina Abu Bakar kata, jangan buat macam tu, sebab amanah awak ketika ini, your priority masa ini adalah untuk melindungi awak punya askar. So Sayyidina Abu Bakar begitu marah kat Khalid dan menegur dia agar jangan beriak sangat dengan kebolehan yang dia ada tu, sedangkan dalam hati Sayyidina Abu Bakar sayang Khalid ni. Tapi tuan-tuan jangan salah faham lah, dalam konteks dunia hari ini, orang yang pergi haji dalam keadaan dia bekerja lain. Itu kita sudah ada persetujuan di peringkat kerajaan, di peringkat para bos-bos pekerja dan sebagainya, memang dah ada persetujuan begitu. Dia diberi cuti, dia bukan dalam konteks Khalid lain. Pasal dia menjaga pertahanan, menjaga ketenteraan, dia tak sama, kita tak boleh compare macam tu. Kalau orang hari ini pergi haji tak ada masalah meskipun dia bekerja kerana ada cuti yang diperuntukkan kerajaan dan para bos. Maka tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar begitu marah kepada Khalid. Dan dia hantar surat kepada Khalid bagi tahu, jangan belagak, jangan sombong, selama ni hang menang sebab Allah, bukan sebab diri hang sendiri. Dan kedua, jangan buat dah perangai macam ni. Sayyidina Abu Bakar kata, jangan buat dah macam ni. Meskipun Khalid bukan ponteng pergi mana-mana, Khalid pergi haji, tak boleh. Kemudian Sayyidina Abu Bakar marah kepada dia. Sayyidina Abu Bakar bagi satu hukuman kepada Khalid, iaitu dia ditugaskan untuk meneroboh Rom, menggempur Rom. Lagi besar daripada Parsi lah. Rom, tuan-tuan, Rom. Maka kata Sayyidina Abu Bakar, sebab hang buat kesilapan ni, hang dapat tugas baru. Apa tugas dia? Lepas hang selesai dia harah sampai harah nanti hang rehat sekejap, kemudian tembak pergi ke Rom. Bertempur dengan orang Rom. Askar Rom, tuan-tuan, orang putih apa semua ni lagi dahsyat lah. Dengan Parsi, dengan orang Parsi, orang Iran ni kan, tapi dengan Rom ni, maka Abu Bakar kata pergi sebagai hukuman. Sebenarnya hukuman lah, tapi hikmah atas kesilapan Khalid ni, dia dapat tugas baru dan orang Islam dapat peluang yang baru. Maka sebab tu Sayyidina Abu Bakar sayang pada Khalid. Maka Khalid tak marah, Khalid tak merajuk, Khalid tak kata, wahai Abu Bakar, tu dia, saya dah menang banyak negeri dah, relax tak kot. Tak. Order daripada khalifah, dia jalan. Tuan-tuan, Khalid dapat surat untuk pergi ke Rom, untuk membantu di Rom.
Di sana sudah ada panglima kita yang sedang menunggu, yang sedang bertelingkah di sempadan. Cuma tak dapat tembus. Maka again, Khalid sebagai super sub, sebagai komando, sebagai UTK, diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk pergi ke Rom untuk backup pasukan di sana. Jadi berlakulah pertempuran yang besar di Rom yang tuan-tuan pun tahu, pertempuran Yarmouk. Hari ini di Jordan. Tapi di masa itu dalam wilayah dekat Rom, wilayah Rom. Maka pertempuran ini terkenal dalam sejarah Islam. Maka apa yang jadi bila Khalid sampai Rom itu, di Yarmouk itu, sebab pertempuran dekat Yarmouk ini banyak dramanya yang saya kira menarik untuk kita bincangkan. Ada satu peristiwa besar yang berlaku terhadap Khalid dengan seorang lelaki yang sangat takjub. Yang lelaki tu siapa? Apa peristiwa tu? Kita akan bincangkan esok insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.